Ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Seperti apa yang Brother Fai pernah janjikan, Brother Fai akan kongsi lagi di atas permintaan sahabat-sahabat yang mengikuti channel Malam Mistik Profile. Kisah kali ini masih lagi pengalaman seram pemandu van jenazah. Jom kita ikuti kisah ini. Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasai sentuhanku. Kisah ini datangnya daripada Saiful. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat non-Muslim. Semoga anda semua diberi kesihatan dan sihat walafiat. Okey, di sini aku nak kongsikan tentang pengalaman aku menghantar jenazah dari Alostar, Kedah ke Bentong Pahang. Kisah yang aku nak kongsikan ini yang membuatkan aku tidak lagi menjadi peneman, iaitu pemandunya adalah Haji Abu, bukan nama sebenar, sebagai pemandu van jenazah ketika menghantar satu jenazah ke kampung halaman arwah tersebut. Masa tu pada tahun 2016, aku dibawa oleh keluarga aku untuk balik ke kampung di Alostar. Setelah beberapa minggu aku di kampung, aku diajak oleh ayahku untuk ke masjid kerana ada kematian. Jenazah tersebut dibawa oleh pihak hospital dan diserahkan oleh pihak masjid untuk dihantar pulanglah ke kampung halamannya. Haji Abu, bukan nama sebenar. Dia ni, aku dah anggap dia ni seperti ayah angkat aku. Kerana semasa aku masih kecil, ibu dan ayah aku ni bekerja di Selangor. Dialah orang yang telah membesarkan aku pada ketika tu, dan aku duduk dengan dia dan isteri di Alostar. Setelah selesai solat asar dan sembahyang jenazah, Haji Abu datang berjumpa dengan ayah aku untuk meminta keizinan membawa aku pergi menemannya menghantar jenazah tersebut di Bentong Pahang. Kerana pada waktu tu tidak ada wakil atau waris dari jenazah yang datang untuk menghantar jenazah pulang ke kampung halamannya. Jadi ayahku pun beritahulah pada aku hajat Haji Abu kepada akulah. Jadi aku pun bertanya kepada ayah, "Ayah, kenapa dalam banyak-banyak orang Along juga yang kena temankan ayah Abu tu? Kan banyak lagi ahli jawatan kuasa masjid ni untuk bawa pulang jenazah tersebut." Jadi aku pun cakap lagi lah, lagipun Along ni baru je duduk dekat kampung ni beberapa minggu. Jadi ayahku pun cakap, "Ayah Abu tu kan dah macam ayah kedua engkau. Kau tak ingat ke masa engkau masih kecil, siapa yang mengasuh engkau semasa ayah dan ibu bekerja di Selangor?" Aku pun, baiklah ayah. Lagipun betul apa yang ayah aku cakap tadi. Haji Abu tu dah macam ayah angkat aku. Kalau begitu, Along setujulah temankan ayah Abu untuk hantar jenazah tersebut.
Haji Abu yang mendengar kata persetujuan daripada aku, dia senyum dan mengucapkan terima kasih. Setelah tu bermulalah pengalaman baru aku. Perjalanan aku selama 16 jam untuk sampai ke kampung arwah. Jauh tu. Setelah bersalaman dengan ibu bapa aku terus menaiki van tersebut dan memulakan perjalanan. Ahli jawatan kuasa masjid pun mengucapkan terima kasih kerana sudi temankan Haji Abu untuk membawa pulang jenazah tu. Semasa dalam perjalanan keluar dari Alustar, setelah beberapa jam perjalanan di atas highway, perut aku rasa lapar pula. Sebab sejak dari rumah tadi aku tak makan apa-apa. Jadi aku pun beritahu pada ayah Abu untuk singgah di R&R lah, untuk berhenti makan. Setelah tiba di R&R, masa tu pukul 11 lebih malam, aku keluar dari van dan pergi untuk membeli makanan. Setelah beli makanan, aku kembali semula ke van. Dari jarak beberapa meter, aku dapat melihat waktu tu pintu van jenazah dari arah belakang terbuka dengan luasnya. Jadi aku pun cepat-cepat dapatkan ayah Abu dan beritahu pada dia pintu van jenazah terbuka. Macam ni. Ayah tengok tu. Ayah, pintu van jenazah terbuka, ayah. Betul ke? Ayah Abu dengan wajah terkejut keluar serta-merta dan pergi ke arah belakang dan mendapati memang betul pintu van tu terbuka dengan luas. Nasib baik jenazah tak hilang ataupun terjadi apa-apa. Lalu aku dengan ayah Abu pun menutup semula pintu van tersebut. Setelah keluar dari R&R, kami teruskan perjalanan sehingga satu ketika kami terdengar ada suara orang tengah bercakap secara berbisik. Lebih kurang macam ni. Macam itulah lebih kurang. Yang mana suara tu bukan seorang, malah seperti beberapa orang yang tengah berbisik dari arah tempat keranda mayat jenazah tersebut. Aku dengan spontan berkata kepada ayah Abu, "Ayah, ada orang bersembang dekat belakang. Bising pula tu." Terus pada ketika itu, ayah Abu berhentikan van di simpang jalan dekat highway, lalu menekuk mulut aku dengan tangannya dan berkata dengan nada yang perlahan, "Saiful, hang jangan pi teguk benda tu. Hang tahu tak lah ni mana ada siapa-siapa kat belakang?" Di saat tu, van yang kami naiki secara tiba-tiba bergegar. Seperti ada yang menggoncang. "Ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, Allah, Allah." Macam tu dia. Alangkah terkejutnya apabila kami berdua melihat dari arah cermin sisi kiri van ada dua makhluk yang melompat di atas bumbung di belakang van tersebut. Masa tu aku ingin berlari keluar dari van dan berlari sejauh yang mungkin. Tapi tangan aku dipegang erat oleh ayah Abu dan dia berkata dengan nada yang keras, "Saiful, engkau keluar memang kau takkan jumpa ayah lagi. Dan kau akan sesat. Duduk diam-diam." Masa tu ayah Abu laungkan azan dan dua makhluk tadi pun beransur hilang. Jantung aku masa tu berdegup kencang. Rasa nak gugur pun ada.
Setelah ayah Abu habis azan, dia memberitahu pada aku dan berkata, Saiful, ingat ni, ayah Abu nak pesan dekat hang, jangan cakap atau bersuara bila hang dengar bunyi-bunyi pelik. Aku masa tu menjawab pun tidak, mengangguk pun tidak, sebab rasa ketakutan yang dahsyat. Setelah tu kami sambung perjalanan, tapi gangguan tak berhenti sampai di situ. Setelah kami keluar dari Tol Bentong, ayah Abu beritahu aku dia ingin ikut jalan kampung sebab boleh cepat sampai ke destinasi yang ingin dituju lah. Aku pun cakap lagi cepat sampai lagi bagus. Saiful tak sanggup lagi dah duduk lama-lama. Masa tu pukul 2:30 pagi. Jenazah ni pun kena sampai sebelum pukul 9 sebab dia orang nak kebumikan dengan segera. Waktu tu pukul 2:30 pagi. Masa tu jalan memang sunyi sepi dengan lampu jalan pun tak ada. Ya Allah, cuma harapkan lampu van ajalah. Selang beberapa ketika dari arah depan dengan jarak lebih kurang 100 meter, kami melihat ada sekelompok orang yang jalan berkerumun dengan membawa keranda mayat dengan keadaan jalan yang gelap gelita. Yang aku pelik, pagi-pagi buta ni, ada pula orang yang berjalan secara berkerumun dengan suasana yang gelap, dengan lampu suluhnya pun tak ada. Aku pun bertanya dengan ayah Abu, Ayah, dekat hutan ni ada kubur ke? Ada kampung ke? Kenapa duk ramai sangat orang dekat depan tu? Bertalu-talu soalan aku ajukan. Ayah Abu tak menjawab satu pun pertanyaan aku tadi, dan aku melihat mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Yang pasti itu adalah ayat Al-Quran. Aku pun apa lagi, aku baca ayat kursi berulang kali setelah tiba hampir dekat dengan sekelompok orang tadilah. Belum sempat ayah Abu nak mengingatkan aku sesuatu yang tak sepatutnya aku buat, aku pun menoleh ke arah mereka dan memberikan salam. Masa tu kalau korang nak tahu, ya Allah, diorang ni semua tak ada wajah langsung. Mata, hidung, kening, mulut, telinga, semuanya tak ada. Aku pun apa lagi, aku menekuk wajah aku dengan tangan sambil beristighfar berkali-kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ayah Abu memecut laju meninggalkan sekelompok orang tadi. Setelah matahari terbit, aku dengan ayah Abu sampai ke destinasi dengan selamat dan jenazah selamat dikebumikan pada pukul 8 lebih pagi. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Saiful sebagai pembantu van jenazah. Ya saudara, itulah dia pengalaman seram yang dikongsikan oleh Saiful, bukan Abu ya. Minta maaf, Brother Fai tersilap sebut tadi. Pengalaman seram daripada Saiful tentang pengalaman dia menemani ayah Abu dia, iaitu bapa angkat dia lah. Bapa angkat dia sebagai pembantu van jenazah. Masya Allah, memang seram gila lah kan. Cuba bayangkan kalau kita ikut ayah Abu tu kan. Cuba kita bayangkan apakah perasaan. Anda boleh kongsikan di ruangan komen nanti. Terima kasih kepada anda yang menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share, kerana subscribe itu gratis. Nampak ni, Brother Fai dah mengundi. Kita jumpa lagi di kisah-kisah menarik yang lain. Peace. No.